Mattakhadallahu min walad. Allah tidak ada anak. Wa ma kana ma'hu min ilah. Tidak ada bersama Allah Tuhan yang lain. Izan, kalau ada Tuhan lain bersama Allah, ada Tuhan B, la zahaba kullu ilah bima khalaqa. Setiap Tuhan akan monopoli setiap apa yang dia cipta. Setiap Tuhan akan monopoli, mengawali, akan menguasai apa yang dicipta. Aku wala ala ba'dum ala ba'din, akan mencabar setengah dengan setengah yang lain. A cabar B, B cabar A. Ni Allah kata dalam Quran. Dalam Quran. Ni kalau terjemuh kita dengar apa? Ni apa ni belik-belik. Quran tu kan? Mattakhadallahu min walad. Wa ma kana ma'hu min ilah. Idzan la tawaku ila kullu ilahin bima khalaqa wa la ala ba'dum ala ba'd. Allah tidak menjadikan anak. Kalau Allah ada anak dan tidak ada bersama Tuhan yang lain. Kalau Tuhan ada Tuhan selain daripada Allah, masing-masing akan monopoli makhluk-makhluk mereka, akan menguasai, kawal makhluknya. Wala ala ba'dum ala ba'din, akan mencabar setengahnya akan setengah yang lain. Pakat duk mencabar, aku, Tuhan aku, ni aku keling. Ni kata lepas datang hancur dunia ni. Subhanallah amma yasifun. Allah sebut subhanallah. Bila dia sebut tentang ni, dia akan sebut tutup dengan maha suci. Subhanallah amma yasifun, maha suci Allah daripada apa mereka sifatkan. Surah Al-Mu'minun ayat 91. Kalau nak tengok Al-Mu'minun ayat 91. Itu kat tadi saya baca. Lau kana fihi ma'aridun illallah la fasadata wa subhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Allah tutup dengan subhana je. Dia hidup maha suci subhana. Sebab tu kitab ulama ni kita tengah bimbang. Ikut jalan dia elok lah. Dia buat ni semua ada dalil bukti dia. Ni saya jumpa sebahagian, banyak lagi dalam Quran. Ulama buat ni, kita jangan sangsi lah. Betul ke tak? Mereka ada semua ada dalil. Cuma mereka tak sebut. Sebab apa? Orang dulu masing-masing dah pakat faham erti. Kita je tak nak pandai nak tahu ni hadis apa. Kau tak erti orang dulu erti. Ni mana pandai Quran? Sifat Tuhan tak boleh Quran. Kan? Kita wajib kena beriman dengan Allah. Sebab tu kitab dulu dia payah sebab dia tahu keluar semua. Dia tak sebut ayat-ayat. Nanti ni ke depan ni ada cerita. Terjemah betul-betul ayat yang saya baca tadi. Tapi kita tak perasan. Kan? Lepas tu Allah sebut Allah khaliqu kulli syai'. Allah mencipta semua. Allah khaliqu kulli syai'. Allah mencipta setiap sesuatu. Mana tidak ada siapa yang tumpang buat sama bersama aku. Ini baru nama tumpanan. Allah khaliqu kulli syai'. Allah mencipta semua. Semua dia cipta. Aduh, wa yamsaskallah bidurrin. Kalau Allah beri mudarat pada kamu, fala kashifalah. Tidak ada siapa pun yang boleh menghilangkan mudarat tadi. Illa huwa, malaikat Allah sahaja. Wa yuridka bi khairin. Kalau Allah nak kamu kebajikan, fala radda. Tidak siapa boleh tolak. Tidak ada siapa, Tuhan tak ada Tuhan. Tidak ada siapa boleh tolak yang Allah nak beri. Li fadli, bagi limpah kurnia Allah. Nabi tahu kata Allah menguasai segala-galanya. Semua, baik, jahat, mudarat, sihat, baik, kan? Semua Allah. Mana mungkin kita nak takdir ada Tuhan yang lain? Kalau ada Tuhan yang lain, Allah tak kena kata begitu. Allah khaliq kulli syai'. Kalau masing-masing cipta, dia lemah sebab balik B dia tak boleh buat. Yang balik A pula B lemah sebab dia tak boleh buat balik A. Bukan Tuhan kamu. Kalau kamu Tuhan, semua makhluk ni di bawah kamu. Kamu mencipta semua sesuatu. Kalau hanya sebahagian, tak boleh. Kalau masing-masing berkat buat, kamu berkongsi buat satu benda. Bukan Tuhan berkongsi buat. Itu habis itu. Itu je, senang je sebenarnya. Tapi bunyinya payah. Nak baca seperti maksud je senang je. Habis itu. Dan nyata bagi yang mendengar. Nyata bagi yang mendengar
dengan nafi pada kata la. Ini dia nak patah balik la ilaha illallah. Dan nyata bagi yang mendengar dengan nafi dengan sebab menidak. Artinya mengaku orang yang berkata dengan ketiadaan, la ilaha, tiada Tuhan lah, dan dengan isbat ni, dan nyata bagi yang mendengar dengan isbat, atau pada kata dengan nafi, yakni nyata bagi yang mendengar dengan isbat, artinya mengakunya orang yang berkata dengan keadaan, yakni adanya Allah pada perkataannya orang tadi. Mana? La ilaha illallah. Nafi dan isbat pada perkara dia panggil takluk. Nafi, isbat pada perkataannya la ilaha illallah. Nyata apa? Ni dia panggil fa'il bagi nyata. Ni dia panggil fa'il. Siapa kata kitab Jawi tak ada nahu? Ada nahu sorab dia. Itu dia panggil fa'il. Mana? Nyata bagi yang mendengar dengan kata tiada Tuhan, dan nyata bagi yang mendengar pada kata malaikat Allah, nyata oleh mengakunya dengan bahawasa Tuhan itu Allah Ta'ala jua, Allah Ta'ala asa jua. Bila kita dengar orang kata tiada Tuhan selain Allah, oh Allah jua Tuhan, Allah jua esa. Itu dia dalam kitab Jawi ni. Kalau oleh tu fa'il, kalau bermula tu mubtada, ialah tu khabar, oleh tu fa'il, akan maf'ul, yang sifat. Tu nyata oleh orang yang mendengar, orang yang mengaku. Sebab tu orang yang mengaji kitab pondok ni ataupun kitab-kitab surah ni, dia cakap nahwu. Sebab tu guru ni dia tak kena i'rab. Dia baca, dia terjemah tu, itu i'rab dia. Nyatalah oleh, tu fa'il oleh. Bermula Omar itu, yang duduk di Kuala Lumpur itu, ialah khabarnya. Yang situ khabar. Kalau sifat, Muhammad yang cantik, Zaidun Hasan, Zaid yang cantik, kita tahu sifat. Sebab tu mantap nahu. Dia tak boleh i'rab, kita erti. Sini tengok. Dengan bahawasanya Tuhan itu Allah Ta'ala asa jua. Tuhan itu Allah Ta'ala esa jua dia. Apa makna jua? Tiada lain sekali-kali, ia jualah Tuhan yang wajib. Artinya yang wajib ni, yang tentu pada pandang akal, oleh bahawa ada baginya 20 perkara yang lagi akan datang sebutnya. Dan ada sekalian sifat-sifat kamalat yang patut dengan dia, dengan Allah. Sebab tu bukan 20 sifat saja. Sifat Allah ni banyak lagi. Cuma 20 sifat ni hak wajib kita tahu, dan berdasarkan Quran dan hadis. Cuma tak sebutlah jelas-jelas, tapi diambil dari situ. Kita nak kata Tuhan wujud, takkan Tuhan nak kata aku ada, dia kata aku cipta langit tu dia ada. Takkan pula dia tak ada, dia cipta langit. Afillahi syak, adakah tentang Allah kamu ragu? Kita ambil pada wal awwal wal akhir. Tuhan yang awal, Tuhan yang akhir tu baqa. Mukhalafah, laisa kamitsli syai', qiyam min nafsi. Ambil pada al-qayyum. Wahdaniyah, qul huwallahu ahad. Semua pada Quran. Quran dan hadis. Cuma ada lagi sifat yang lain. Itu wajib kita kena tahu dengan jalan ijma' dia tadi. Ada lagi di Allah. Jadi kadang-kadang mereka kata apa? Duk mengaji sifat Tuhan 20, sifat Tuhan 20 saja. Kalau dia kata sifat Tuhan 20, kita tanya sifat Tuhan ni berapa?
Tanya dia balik. Berapa sifat Tuhan yang kamu tahu? Tak tahu, kalau tak tahu apa mau Habib kata 20. Kalau tahu berapa sebut mai? 1,500,000. Nak sebut tak boleh. Nanti saya akan bahas tak terhingga hadis sebut. Mana? Sifat kesempurnaan yang tiada terhingga. Tiada terhingga ni lagu mana? Allah tahu. Tak terhingga ni pun Tuhan tahu. Ada. Tapi dia sebut sini, bila kita sebut La ilaha illallah Muhammadur la ilaha illallah, mana Allah jua Tuhan. Ini dia dalam tarikat Syatarih. Tarikat Syatarih ni salah seorang khalifahnya ialah ni Tuan kita pada Tariqah Syatariyah dia panggil. Tarikat Syatarih dia panggil. Dia ni salah seorang khalifah tarikat Syatarih ni untuk pada dalam tarikat Syatarih ni, bila di hujung kita berzikir La ilallah Muhammad Rasulullah, habis-habis tu kita tarik nafas, kita ingat Allah jua Tuhan. Allah Tuhanku, ingat begitu. Nah, ini cara tarikat Syatarih. Tarikat Syatarih ni tarikat orang Melayu orang panggil. Tarikat tu asal dari India, Arab juga. Tarikat Syekh Musta'am Syekh Bu Yazid Bustami. Tapi dia masyhur di India, tapi dia popular di tanah Melayu sebab tarikat ni simple. Ringkas. Kalau orang zikir lepas maghrib tu habis subhanallah Allah Akbar tu, doa dia pun habis. Orang duk nampak kita ni duk zikir Allah Akbar subhanallah, tak, kita duk zikir lagi habis sentak. Tarikat ni mudah. Saya pun duk amal tak tinggal. Syatarah tak tinggal. Tapi tarikat Syatarah ni dia hebat boleh qada. Tu yang syok. Dia boleh qada. Dia ikut maghrib tak ada, tak ni subuh. Subuh tak ada, zuhur boleh. Syarikat lain siapa tak buat dosa. Syatarah dia boleh. Tu kau ramai orang Melayu ambil Syatarah. Saya mula ambil Syazili. Tak boleh tahan. Lepas maghrib tu sampai habis tu orang bang Isyak. Tak boleh tarikat Arab. Ambil Syatarah senang sangat. Tak apa, tak banyak rugi. Syatarah. Dia Syatarah tarikat Syekh Daud Al-Fatani, tarikat Syekh Ismail Fatani, tarikat Syekh Wan Ahmad Faridah, tarikat Tu Pulau Manik, tarikat Syekh Abdul Rauf Singkel. Tu dia Abdani di Aceh. Di Abdani tarikat, maknanya dia tarikat orang Melayu. Salah seorang khalifah dia, mursyid tarikat Syatarah, Syekh Wan Ismail. Masa tu kalau orang naik Mekah, orang akan ambil tarikat ni, tarikat Syatarah. 15 minit habis. Kalau dia nak cepat ke la ilaha illallah, cari cepat. Satu kali tu la ilaha illallah, lagi cepat. Ringkas. Hak tu saya kira amal ni malas juga. Pergi main Syatarah saya boleh buat. Tapi qada banyak. Maghrib tu sedia qada. Manduk macam. Qada saya pas zuhur ke macam mana. Tapi boleh buat. Bila kita terikat dalam tarikat, bila kita tarikat demi terikat. Kita terikat dengan Allah. Kita terikat dengan guru kita akan buat juga. Lepas tu kita tengok dari orang-orang yang bertarikat, bila mati dia panah. Orang kata hidup kalau orang tarikat. Dia masih hidup. Panah badannya. Tu dia orang panggil orang tarikat. Kalau orang tarikat yang meninggal, dia masih ada, dia panah di badannya macam dia tak mati. Itu. Ini Syatarah. Sebab tu dia sebut Allah jua Tuhan. Dalam Syatarah, bila habis kita berzikir tu, kita ingat dah hati Allah jua Tuhanku. Dalam zikir dia ada 4. Zikir dia ada 4. Satu dia panggil zikir jali. Di dalam tarikat zikir jali, zikir yang terang-terang. Zikir jali ni makna kita sebut La ilaha illallah. Ini dia panggil tingkatan yang terendah. Tujuannya nak menyucikan tubuh lahir. Nak menyucikan tubuh lahir kita, kita kata La ilaha illallah, La ilaha illallah. Kita kata ni tuan nak apa ni Muhammad baca. Ni Muhammad ni dia sebut La ilaha illallah pada zahir, hakikatnya hatinya dengan Allah. Dia tak sebut pun hati dengan Allah. Ni dia panggil zikir jali. Kita sebut oleh Allah. Tujuan oleh Allah nak menyucikan tubuh lahir. Yang kedua, zikir khafi. Zikir khafi. Khafi ni tersembunyi.
Tujuannya nak menyucikan hati, nak mencuci hati. Zikir ni kena tarikat Allah, 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 Allah. Ni zikir kopi. Kalau dalam tarikat, dia tarikat Naqsyabandiyah. Dia banyak zikir Allah, 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 Allah. Tak salah kita berzikir, cuma jangan zikir ramai-ramai Allah, Allah itu. Tempat kita ni payah. Tempat kita ni kadang-kadang bukan dengan sebab hukum, kadang-kadang dengan sebab kita tak buat, dia kata sesat. Dengan sebab tempat kita tak pernah buat. Saat ni pakai berzikir Allah, Allah. Siapa pula tu? Sebenarnya bukan salah berzikir Allah, Allah. Tapi kena tengok tempat. Tempat kita je, zikir duduk tempat kita je, duduk sila. Di Arab zikir berdiri. Tempat kita je. Saya mula pergi dia. Puasa pelik. Zikir, zikir bukan duduk di kita, berdiri. Diri. Pegang tangan Hayum. Dah, Hayum ni kita tak bisa. Dia tarik jangan. Nak lari tak dia dah. Dah duduk dalam majlis dah gah parak dah. Tangan dia habis dengan kita. Dia pegang. Dah. Allah. Duduk je tu. Hayum. Kita boleh keluar air mata. Boleh keluar air mata. Kita ni ambil apa? Kita ambil waku'udan. Wa ala junubikum tu tak ambil. Ambil ku'ud dia. Fazkurullah qiyaman wa qu'udan. Qiyam dulu. Tapi bila kita tengok orang zikir dulu, kita rasa sesat. Saya menolak sesat, tapi tengok semua syekh, tak kira wabah Zuhaili ke, Buti ke, semua zikir. Takkan nak buat alim pada wabah Zuhaili. Semua di Syria ni, Syria ni semua profesor, tak kira siapa, wabah Zuhaili, Buti tu profesor. Zikir, dia apa zikir ni? Zikir. Tapi masa tu bila kita zikir ni, bawa air mata keluar, baru hidup. Yang mula, udah. Kita kadang tengoknya, dia pun berlepuk, tolak masuk dalam kumpulan tu, gegang, arak pegang tu. Tak boleh nak lari dah. Tak ni, wuk, kita pun ikut lah. Kena ikut, lama-lama kita syok. Hidup. Tapi dia bukanlah ganas dia. Dah, hayut. Sebab dalam hadis, sahabat-sahabat ni berzikir seumpama angin yang pokok yang ditiup angin. Dia ambil sebenarnya. Rung. Syok dia tu. Semua Mesir, Yaman semua gitu. Tempat kita bila saya balik sini, Allah, orang Melayu zikir, kita masa pula. Dah ada berzikir tu depan makanan pula. Depan makanan zikir dan inna. Kalau Arab tengoknya apa ni zikir ni. Dia jokoh mampu. Tapi bukan makna saya kata betul tarikat kena banyak, bukan semua betul. Kita nak ambil tarikat, cari tok guru pondok. Kalau tok guru pondok pun jenis memang duduk mengaji pondok, cek dulu nak ambil tarikat. Ni aku suka nak ambil tarikat. Tarikat ni nak beritahu tu tarikat ni betul. Banyak dia sesat. Hak betul tu ada. Hak sesat tu banyak. Nak ambil kena percaya guru yang memang dia ni memang kita tahu latar belakang pengajian dia memang mengaji Mekah, mengaji pondok tak. Kita mau belah Kuala Lumpur ni, macam-macam tarikat. Berzikir. Ada kali di Syria, Syekh Saleh Umawi, dia ni orang dia lumpuh kereta dia. Tapi bila main tahap zikir tertinggi, bangun. Tapi terbit air mata, kita rasa kesan. Saya rasa masa mula saya tak setuju. Zikir ni kalau riba ini, gitu. Zikir, Tapi lah ni saya rindu tengok zikir macam tu. Teringin nak pergi tengok. Syok. Hari Jumaat semua di masjid-masjid. Itu barakah di Syria ni. Ulama-ulama hebat-hebat di Syria. Tak ada lagi semua Syria ramai. Mustafa Bura sampainya dengan negara ni pinjam ulama-ulama. Mustafa Bura baru je balik. Saya mengaji dulu dia, saya tak sempat. Kuwait pinjam. Ulama Syria hebat-hebat. Kalau kita tengok muka dia tenang-tenang. Orang tarikat-tarikat dia pun tenang muka-muka dia. Syekh Abdul Syahuri saya sempat jumpa wali Allah. Satu lebih.
Kalau kita mau nak ambil tarikat dia, kalau takat-takat maksiat buat banyak ni, dia tak kamu tak lagi. Kita beritahu kalau kawan hak ni lolak tahu hang sah tak dapat semua. Oh. Nak cerita tarikat ni. Dulu kalau kita mengaji tarikat dia betul-betul tasawuf ni. Dia ada nak tarikat ni kan ada guru yang mursyid. Guru yang mursyid, dia ada waridat. Kalau kita ambil tarikat dia ada waridat, dia akan datang ilham-ilham. Dia akan dapat maklumat-maklumat daripada Allah SWT dan kita akan mimpi guru yang orang yang soleh. Syekh Ahmad Syahuri bila duduk di depan dia kena istighfar banyak istighfar. Dia tengok Allah. Masa tu dia baca ada kalau memang kawan ni memang lolak betul ni. Hang ni sah tak dapat dah. Tak dapat semua. Dia boleh baca tu. Tapi dia tak kata kamu ni jahat dah. Dia tak bagi tu faham. Dia bagi. Bagi pula tak sama. Kamu 100, kamu 500, kamu 50. Kita guru tarikat di Malaysia ni, dia tak ada, dia panggil tidak ada kasar, dia bukan mursyid sebenarnya. Dia bukan layak jadi mursyid. Dia tak nak pimpin, tapi dia jadi tok guru juga. Dia nak bawa tarikat ni. Tu yang anak murid jadi gila. Di Kedah dah jadi gila pada. Satu tempat tarikat kena ikat. Anak murid dia kena ikat dulu. Gila, jadi isi. Jadi panas tu sebab apa? Tak padan dengan dia. Dia bagi, dia bukan layak bagi, dia bagi. Di Syria dia mesti, dia ada bai'ah, dia mesti ada pelantikan khalifah, dia mesti kenal. Dia mesti persetujuan daripada syekh-syekh tarikat lain baru dia lantik. Dia memang mursyid tu. Kita nak ambil tarikat ni, dia tengok kita. Masa. Dia tengok nyak-nyak dia scan kita. Ada satu ma'had tu. Kita nak imtihan ni lain. Okey, dah lulus dah imtihan ni. Peksa ni kan, lulus dah. Dia satu imtihan depan syekh scan. Dia. Kalau dah lulus lah, menghadap depan syekh. Syekh tengok, kamu tak boleh masuk surah. Dia tak bagi. Dia scan kita. Dia scan kita kadang-kadang bukan dia buat jahat. Tak sesuai tempat aku pada. Tak sesuai tempat dia. Orang ni saya tengok betul-betul. Bila saya ambil tarikat ni, Syekh Syahuri Syajilah ni, yang saya kata saya tak mampu buat, saya balik-balik mimpi tu. Saya mimpi seorang syekh. Saya cerita syekh tu, dia kata tu Syekh Hashim, Syekh Muhammad Al-Hashimi. Dia tunjuk gambar orang macam ni yang betul. Dia panggil waridah. Dia akan, dia kata kamu boleh. Dia bagi sikit. Tapi bukan semua, ada hal lain nampak banyak pun. Kemudian bila kita ambil tarikat sikit, kita kena pergi selalu. Lepas tu tarikat dia kena ada pimpinan guru. Dia kalau ambil tarikat pun balik di rumah beramai. Dia kena minggu-minggu kena pergi jumpa. Bila minggu depan kita pergi jumpa, dia baca. Kadang dia tahu, dia ni dah pandai. Dia ni kalau sikit isim, kamu berhenti. Dia boleh beritahu. Kalau 10 ambil, kamu stop. Okey, 100 turun 50. Kamu boleh naik 200. Kamu stop. Dia sampai tu. Dia mana dia boleh pimpin. Sebab tu guru tarikat, saya cerita sikit sentuh sini. Kalau guru tarikat, kalau ada anak murid dia gila isi, anak murid dia meracau-racau tu, dia bukan layak, dia bukan mursyid. Di Syria saya tengok, tak ada seorang anak orang tarikat ni jadi gila ataupun dahsyat, jadi keras dan muka kanak. Syria ni lembut. Orang Syria ni kan saya tengok lembut muka orang tarikat ni, lembut. Sebab apa? Guru dia pimpin pandai. Ini pandai pimpin. Kita pergi jatuh, kamu berhenti. Kita tahu, kalau kita biar juga, tu yang nak pergi katok tu orang Cina. Orang tak pergi semayang, pergi bakar rumah, isi tu orang ni. Buat tindakan sendiri. Ni pada. Ini saya nak cerita apa? Dia cerita zikir Allah ni. Boleh. Yang ketiga, zikir sirri. Zikir sirri tujuan nak menyucikan nyawa. Kalimatnya Huwallah. Kalau di Syria, mula-mula kita nak zikir tu Huwallah. Bila sebut Huwallah, dia Allah. Kita nak ingat dia Allah, dia tu. Bila kita sebut dia, hakikat Huwallah. Bila sebut Huwa tu, Allah itu baru dia La ilaha illallah. Apa tu dia? Allah. Dia ambil semua. Tu dia pergi zikir sirri. Tujuannya menyuci nyawa. Huwallah.
Huwallah, huwallah. Nanti dulu jangan duduk zikir lagi, nanti tak habis lagi. Keempat, zikir tertinggi dipanggil zikir maisuri. Kan? Zikir maisuri. Maisuri pada sebut perkataan yang baik. Maisuri, bukan mahsuri. Maisuri, tujuannya menyuci rohani. Apa dia? Allahu, Allahu, Allahu. Hak rehan. Padahal bukan dia. Mereka bukan boleh zikir tu. Tu Allahu tu hak zikir hebat. Allahu. Allah tu dia. Allah tu dia. Allah tu dia. Dia Allah. Dia Allah. Lepas tu kena ingat, Allah tu hakikat. Allah tu zahir. Dia tu hakikat. Dia Muhammad. Dia tu siapa? Tubuh. Dia Muhammad. Bila sebut dia, kena berhakikat. Muhammad nama. Kul, katakanlah ya Muhammad, hu Allah. Dia tu Allah. Dia tu Allah. Tapi zikir macam ni kita tak boleh tiru sebab kita tak duduk makam tu. Kita tak duduk tempat tu, kita zikir saja ya. Hu ni boleh tu. Saya maju tadi saya dengar bau ni Dr. Zulkifli Bakri. Ada orang tanya ni. Saya kata, dia kata tak boleh. Saya nak paku dia. Dia kata boleh. Zikir hu. Pak hu ni dia kata hakikat. Kul huwa. Dia kata tu macam saya kata. Kul itu saya tak tahu. Dia kata kul huwa Allah. Hu ni hakikat dia. Kalau kita boleh ingat, kita boleh tahu Allah tu. Di mana kita duk mengaji akidah, duk mengaji yang kita faham Allah. Dia. Masa kita sebut dia ni, kita akan tumpu dekat Allah daripada kita sebut nama Allah. Kita boleh ingat kat lain ni. Kita fikir dia Osman. Dia tu kena pada hakikat dia. Osman tu nama. Dia jawab mujab lah. Betul. Jadi sikit ni boleh dengar. Boleh dengar lah. Kita jangan begini. Kita ingat zaman moden ni, janganlah duk kata boleh zikir, tak boleh dah. Orang yang ulama yang sebenar, bila dia berani bercakap, walau benar tu betul, walau pahit tu. Dia kata boleh zikir tu, pahit tu. Tapi kita jangan takut. Kita sebagai pengajar ni, kalau kita benda tu betul disebut, qulil haq walau kana murran. Saya puji dia sebab dia tahu boleh zikir. Memang kalau ada orang zikir, saya akan mahu. Saya yang kata boleh dan saya akan mahu. Apa? Hu. Cah dah tu, buat tak betul. Dia pergi tiru. Hu ni siapa? Kita ingat apa hu? Kan tak punya tauhid. Hu ni siapa? Kalau hu tu kita ingat pokok, habis mati. Kapiak. Hu. Batang pokok bulan. Hak putih. Hu putih. Syaitan campak putih. Kapir pula lah. Tu hu. Dan dia ada dalam hadis Imam tadi ni, ulama hadis bertikai. Setengah dia bernama Allah. Ini cukup dekat kita ya. Yang buat dia ni sebagai maklumat saja. Yang buat pula tak masjid tu. Itu salah satu. Tapi ulama hadis bertikai hadis tadi. Ni dan ni nama syaitan. Ni salah satu nama Allah. Tapi tak payah. Tapi nak beritahu kata ada sandaran. Sebab di Syria sini ada. Dia akan zikir macam tu. Dan syaitan dia tu. Sudah. Naik belum? Lepas tu kita, kalau kita puas lah. Puas bila dia sebut tu. Tapi itu syaitan. Itu nama syaitan. Syaitan. Tu salah satu nama. Tapi jangan bawa fikir orang ni dhaif cerita ni. Dan benda ni tak mesti dalam hadis dan dalam kitab Tahrir Asy-Syatawi dah menyebut. Tapi ulama hadis tolak hadis ni. Tapi memang di Syria ulama-ulama berzikir macam ni. Tapi dia bila sampai dekat situ yang syok, dekat bila nak sampai dia seronok dia. Ada yang butel. Tak jadi tahu. Tak jadi. Dia sedang.
alif ha. Tapi ini saya sebut ni bukan saya nak suruh balik zikir jangan. Cuma kalau kita dengar ada Tok Guru daripada mana mai zikir so puannya kita terbuka sikit. Kita nak menentang saya tak salah. Tapi kita terbuka sikit. Ada juga sandarannya. Memang sedap pun. Dan kita sedap kita sebut dia nampak. Jadi hak rehan zikir Allahu tu makam tertinggi. Bukan bila ajak budak-budak Allah dia, hu tu dia. Kul katakanlah yang buat hu dia tu Allah. Dia tu siapa? Dia tu kita kena faham Allah. Macam mana kita faham dia. Tapi kalau hu Allah tu itu rendah sikit. Hu Allah. Allahu. Allah tu dia. Allah tu dia. Allah tu dia. Dia tu mana kita tak di hujung. Kalau tadi hu Allah, dia Allah, kita ambil hakikat tak zahir. Allah tu nama zahir. Hak ni dah Allahu. Allah tu dia. Maknanya dia pergi ambil hakikat di hujung. Ni dia punya zikir maisuri. Untuk maklumat saja saya cerita ni. Bukan untuk balik nak apa. Saya tak bagi kalau ada orang fikir ustaz nak kata apa dia. Saya dengar kamu dia. Pok ni tak bagi sesat. Kalau saya setengah daripada orang yang mengatakan boleh. Boleh, tapi cuba tanya Dr. Zulkifli boleh tak tahu ni. Syekh dikir boleh tak? Dia tak apa ni nak jawab apa. Dikir ni. Hu dia tak boleh hu. Tapi syarat hu tu kita ingat dia. Jangan dia tu markah. Faham markah? Makwul. Jangan pula tu. Dia bini aku. Dia bini. Tak boleh. Dia tu mesti kenal kat Allah. Saya buka puas, saya nak berhenti dah. Dia bercerita itu. Dekat sini payah ni. Tak apa tu. Kebetulan tak apa dah ramai. Sebab sini saya nak cerita tiada terhingga payah. Ni nak cerita payah ke mana? Allah tahu sifat Allah ni tiada terhingga. Sifat Allah ni tak terhingga. Tak terhingga ni mana bukan 1 juta, bukan 5 juta, bukan 1 juta. Kalau sifat Tuhan 500 juta, tak cukup 500 juta satu. Kan? Tak terhingga. Kemudian bila sifat Allah tak terhingga, adakah Allah tahu sifat tak terhingga ni? Ni ulama kelisakan ni. Sampai kata menggila. Ni sama-sama depa. Baik. Adakah Allah tahu sifat tak terhingga ni? Kata ulama Tuhan tahu. Hak kata Allah tak tahu. Kalau Tuhan terhingga bukan terhingga maknanya. Kalau Tuhan tahu 1 juta, Tuhan tahu tak terhingga, Tuhan tahu tak terhingga tu banyak mana? Maknanya bukan terhingga. Itu dia panggil terhingga tu panggil. Dah tahu banyak mana. Kalau tahu 1 juta, tak 1 juta je. Tapi kalau nak kata Tuhan tak tahu, tak terhingga ni Tuhan tak tahu, Tuhan dia pula dah. Nak kata Tuhan tahu bukan terhingga nama dia. Bukan tak terhingga, memang dihingga. Macam nikmat syurga. Berkeli ulama setan. Nikmat syurga ni Tuhan tahu tak sampai banyak mana. Nikmat syurga ni tak bagi berhenti. Nikmat syurga sentiasa datang dan syurga ni selama-lamanya. Adakah Tuhan tahu nikmat yang selama-lamanya? Kata ulama, Tuhan tahu. Kalau Tuhan tahu, maknanya nikmat syurga ni ada hingganya. Macam kita berobat satu. Itu orang bagi tahu sampai terhingga sampai kita hingga. Kata ulamanya, Tuhan tak tahu. Ini nanti sini. Yang saya nampak payah saya nak cerita ni, saya nak berat payah saya pergi cerita apa lain tu. Nanti kita berhenti kat sini, kita berhenti. Dan ada sekalian sifat kamalat yang patut dengan dia. Kita berhenti sini. Sebenarnya sifat Allah ni banyak. Bukan 20 saja, juta. Bila kita mandi ni pun kita faham. Kita tak tahu ulama mengaji sifat 20 saja. Padahal dah banyak. 20 tu hak wajib kita tahu. Kita berhenti pada kata dan ada sekalian sifat-sifat kamalan yang patut dengan dia, dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa kita mengaji ini akan lebih faham kepada kita, buka pemahaman yang luas dan Allah taufikkan kita dan futuhkan kita dan kita dapat sampaikan kepada saudara kita yang lain insya-Allah. Allah Subhanahu wa taala. Ada soalan? Tak ada, tak apa. Satu je. Antara zat dan sifat tadi.
Saya cek tu saya salah faham. Ya. Yang Ustaz sebut tadi, sifat ada yang tak ada zat. Ada yang dirinya tu tiada, bukan tak ada zat. Mana dia tidak duduk di zat, dia tidak ada di zat. Ada dengan makna diri dia tu memang diri dia memang tak ada, tapi dia tu kita faham ada di zat. Dia bersangkut dengan zat tapi dia tidak ada di zat. Ada macam mana duduk, duduknya merah di cabai. Dia duduk merah di cabai itu dipanggil ada di cabai. Sebab kita boleh lihat. Boleh lihat dia memang ada, dia boleh ditunjuk. Tapi dia ada pula, kita tengok cabai tu panjang. Panjang tu bukan ada di cabai. Kalau ada kita boleh tunjuk. Tetapi memang di cabai pun panjang tu. Cuma dia panggil tak panggil ada, dia panggil sungguh ataupun tersangkut di cabai. Dia panggil bersangkut, berkaitan dengan cabai. Dia ada kait. Mana dia ada kaitan dengan cabai panjang. Cuma ada, kalau dia dalam bahasa Arab disebut ada, dia kena bukti. Dia kena dibuktikan dengan baca indra. Macam pedas, memang kita tak nampak, tapi kita boleh ada dia dengan kita tak diri pedas. Itu dia panggil ada. Itu ada, dia panggil ma'ani tu. Pedas, merah, itu dia panggil ma'ani. Dia ada yang dia tadi ni, diri dia memang tak ada. Dia memang tidak ada di cabai tadi, tapi dia ada kena mengena, dia ada kaitan dengan cabai. Nak tunjuk tak boleh? Lincin, panjang, bulat. Kalau kita makan keruk, rapuk, itu semua tu sifat dia. Sifat yang memang tak ada di situ, tapi dia ada bersangkut. Tapi nak tengok terkini itu sangkut dia jadi payah. Itu supaya barulah umum takrif tadi ni. Macam kek, petak, wangi. Wangi tu ada, panas tu ada. Yang petak, itu dia panggil sifat yang dia tidak ada di zat. Dia bukan ada di zat, dia hanya faham saja di zat. Dia orang panggil ada pada zihin, dia tidak ada pada kharij. Dia panggil wujud fi zihni. Di zihin dia ada hati, di kharij dia tidak boleh dibuktikan. Dia tidak boleh tengok. Di luar kita tak boleh tengok dia. Itu Allah. Minta Ustaz ulang kembali jenis-jenis sifat atau Arab tadi yang hal, yang kategori. Dia sifat ni pertamanya sifat nafsiyah. Dia panggil sifat hal. Dia panggil hal nafsiyah. Hal ni dia tidak naik sampai peringkat mawujud macam sifat ma'ani, dan dia tidak turun sampai peringkat adamun mutlak, tak ada langsung macam mana sifat-sifat mustahil. Sifat mustahil memang tak ada langsung di Allah. Tapi dia tidak naik sampai peringkat mawujud macam mana sifat ma'ani. Ini dia panggil hal. Dia duduk di antara ada dengan tiada. Nak kata ada tak boleh dibuktikan, nak kata tiada dia ada. Macam adanya saya. Nak kata tak ada, dia tak ada, badan saya pun tak ada. Nak kata ada, badan saya yang boleh tengok, sifat wujud tak boleh nak tengok. Itu dia panggil hal nafsiyah. Kemudian dua sifat salbiah. Dia panggil sifat salbiah. Sebab apa dia panggil nafsiyah? Sifat nafsiyah ni diri. Sifat ni dinisbah kepada diri. Bila kita sebut dia, terus kita teringat diri Allah. Macam kita kata Qasim ada di surau. Bila sebut Qasim ada, mana apa? Kita ingat diri Qasim tu. Oh, Qasim ada. Lepas tu sifat ada ni dia terus tuju kepada diri Allah. Lepas tu dia panggil sifat diri nafsiyah. Sifat yang dibangsa kepada diri, yang menunjuk kepada diri Allah. Salbiyah dia panggil sifat salbiyah, sifat adamiyah, sifat yang menunjuk kepada ketiadaan. Maknanya sifat ni dia menolak, menapi, ternapi segala perkara yang tak layak. Bila kita sebut sifat ni, kita faham tidak ada perkara-perkara yang tak layak di Allah SWT. Itu dia panggil salbiyah. Yang ketiga ma'ani. Ma'ani. Ini dipanggil sifat yang mawjudah, sifat yang ada.
Kalau Allah nak tunjuk, kita boleh tengok nanti di akhirat nanti diri sifat-sifat tadi. Selain pada Allah, diri itu dia boleh tunjuk. Dan sifat ma'nawiyah dia panggil hal. Dia panggil hal ma'nawiyah. Dia panggil tadi hal nafsiyah, ni hal ma'nawiyah. Ini sebut hala kaunihi, hala kaunihi, hala kaunihi. Secara detailnya nanti saya akan sebut lagi. Itu untuk dekat tu jadi makna jenis, ada jenis 4 jenis sifat. Apapun secara kesimpulannya, 4 sifat ni nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah yang mawjud betul-betul pada kharik, ma'ani saja. Yang lain tu semuanya dia panggil subut, sungguh. Sungguh saja. Kita boleh kata ada sungguh. Tuhan ni sungguh sedia. Sedia Allah sungguh, kekal Allah sungguh. Tak boleh kata kekal Allah ada, kudrat Allah ada. Dan setiap yang ada ni sungguh. Sifat ma'ani, kudrat tu ada lagi sungguh. Sungguh ni pengakuan hati, ada ni pengakuan mulut dan mata. Ni macam cawan ada, bulat, sungguh bulat. Itu saja. Dia panggil sungguh. Dia yang diterima sungguh. Kalau ada dengan boleh lihat mata kepala, dia panggil wujud. Wallahualam. Perempuan tak? Ada tak? Jadi ano? Wallahualam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya Rabbil kama yanbaghi li jalalika wa sultanika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antal Allah. Waftah 'alaina futuhal 'alim. Wa anshur 'alaina bi rahmatika ya rahim. ونسألك اللهم من الخائفين وإنامة المخبتين وإخلاص الممكنين وشكر الصابرين ودرك الصديقين ونسألك الله بمنك الذي مرجع شيئة في قلوبنا حق معرفتك كما ينبغي أن يرضي اللهم جل جمعنا هذا ولا تفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما ولا متنا ولا مخترا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Jom, kita tumpang.